salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayum. Bismillahi ma sya'allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian duha hari ini, hari Jumaat 28 Rajab insya-Allah. Sambungan tafsir Tuan Guru Abdul Aziz masih lagi dalam surah Yunus ayat nombor 7 insya-Allah hari ini. Ya, ayat nombor 7 tafsir Tuan Guru Syekh tafsir surah Yunus Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ya. Insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita teruskan pagi Jumaat yang berkat. Masih lagi waktu duha lagi. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala insyaAllah. Kita baca tafsir, bukan nak tafsir. Kita baca kitab tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat insyaAllah. Surah Yunus ayat nombor 7 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 7 yang diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami, yakni Allah, pada hari akhirat untuk menerima balasan dan yang redha, yang yakni berpuas had dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengendahkan ayat-ayat, yakni keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami, yakni Allah. Surah Yunus ayat nombor 7. Kita tengok dia punya
terjemahan satu ayat dia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya segala orang yang tidak ada cadangan sedikit pun hendak berjumpa dengan aku, yakni Allah. Waradu bil hayatid dunya, kerana itu dia pun merasa puas hati boleh hidup di dunia. Watma'annu biha, dan tenang benar puas hati dengan keadaan yang ada ini. Wallazina hum an ayatina ghafilun, yang dengan sendirinya orang ini lalai, tidak peduli langsung kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya segala orang yang tidak ada cadangan sedikit hendak berjumpa aku, yakni Allah. Bila kita mengajar rukun iman, cuba kita ajar rukun iman, kata tu guru, khususnya mengenai akhirat dalam bentuk yang positif, kata Tok Guru, dalam bentuk yang memberi, yang boleh memberi guna kepada dia di dunia ini lagi. Jangan hanya mengajar mengenai akhirat ini. Contohnya Tok Guru bagi tahu, Pak Cik lo ni sekarang hidup lepas, ya. Sekarang ni hidup, lepas hidup mati, lepas mati hidup balik di padang mahsyar. Kalau kita ajar setakat itu sahaja, artinya kita hanya ajar satu ketetapan yang berlaku dan orang kampung tidak tahu apa tujuan dia beriman dengan akhirat. Sedangkan dalam ajaran agama ini tidak ada satu pun yang tidak ada tujuan. Semua ada tujuan belaka. Ada sebab musabab, ada kerana, ada illat. Satu daripada tujuan memasukkan keyakinan dalam kepala orang mengenai adanya akhirat ialah untuk membetulkan keadaan mereka di dunia ini. Apabila kita dihidupkan balik dengan tidak ada tujuan selain untuk disoal semula benda yang dilakukan di dunia, maka kalau tuan-tuan hendak selamat di akhirat, kena jaga keadaan sejak di dunia lagi ini. Di akhirat kelak kerajaan Kelantan tidak ada, Menteri Besar Kelantan pun tidak ada, Tok Guru Kelantan tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ni Tok Guru terangkan kita, ya. Hanya kita nak terangkan bila kita cerita pasal mati, ya, pasal hidup, lepas hidup mati, lepas mati hidup balik di padang mahsyar. Kalau kita ajar setakat tu saja, artinya kita hanya ajar satu saja ketetapan yang berlaku. Yang lain tak diceritakan, payah, ya. Sebab tu kita tahu apa tujuan dia beriman, ya, kena bagi tahu, ya, apa tujuan beriman dengan akhirat. Sedangkan dalam ajaran agama ini tidak ada satu pun yang tidak ada tujuan. Semuanya ada tujuan belaka. Sebab tu masukkan, diarahkan, diminta kita masukkan keyakinan kepada kepala orang tu mengenai adanya bab akhirat. Kena cerita bab akhirat untuk betulkan keadaan mereka di dunia. Kalau tidak, dia senantiasa akan terus membuat benda-benda yang tak betulnya. Sebab dia tak ada bab hujung. Maksudnya, bila bab akhirat ni cerita, dia bimbang bab akhirat akan dibalas. Tapi kalau tak diceritakan bab akhirat, dia akan seronok saja di dunia. Maksudnya dunia ni habis, mati, habis cerita. Tu konsep yang orang tak tahu akhirat, ya. Kena cerita. Besok lepas di dunia akan dihidupkan kita balik dengan tidak ada tujuan lain untuk disoal apa benda yang berlaku di dalam dunia. Dengan adanya tujuan tersebut, semuanya dia prepare daripada awal-awal di dalam dunia. Maka kalau tuan-tuan nak selamat di akhirat, kena jaga keadaan sejak di dalam dunia. Kena bagi tahu.
nak selamat dalam kubur, nak selamat di waktu akhirat besok, pastikan kita minta kepada mereka bab jaga kita waktu di dunia lagi. Di akhirat kelak tak ada siapa yang boleh bantu. Kerajaan Kelantan ke, kerajaan Terengganu ke, kerajaan negeri mana pun tidak akan bantu. Tok guru, tok ustaz, semuanya tidak ada. Yang ada hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, semua tuan-tuan selamat di akhirat kelak. Tidak ada cara lain supaya tuan-tuan selamat di akhirat kelak, kata tok guru, tidak ada cara lain selain daripada tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Di dunia, kerana di akhirat kelak yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila yang berkuasa di akhirat hanya Allah, maka di sini pun sepatutnya kita tunduk kepada kekuasaan Allah saja. Jangan berbelah bagi, jangan buat kucar, jangan buat masalah dengan Allah Ta'ala, jangan perangai tidak menentu. Kita ni dalam dunia tak boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tunduk kepada Allah saja, maka tidak timbul masalah dengki berdengki. Kerana rezeki Tuhan bagi. Rezeki yang boleh bukan semata-mata kerana kepandaian kita, bahkan kerana usaha kita campur dengan pemberian Allah Ta'ala. Berapa ramai orang sekampung sekolah sejak kelas 1 hingga ke universiti, tapi yang seorang ini mudah rezeki, yang seorang ini payah. Seorang itu kahwin sekali sampai tua, yang seorang lagi berkahwin bercerai tidak selesai-selesai. Sedangkan mereka sekampung, sama-sama sebuah sekolah dahulu. Kerana apa? Menunjukkan bahawa ada kuasa lain yang campur tangan dengan kuasa inilah Allah Ta'ala. Semuanya disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira siapa. Yang kita di dunia ni memang Allah aturkan. Mesti ada kuasa yang hebat yang mengaturkan kita, yang menyusun kita. Seorang ada rezeki macam ni, seorang rezeki macam ni. Seorang jodoh dia macam ni, seorang tak ada jodoh terus. Kahwin cerai, kata tok guru. Itu semua maksudnya ada benda yang masih lagi berkuasa yang paling hebat. Itu antara cerita, maksudnya ayat ni nak menceritakan kita jangan langsung tidak ada ingatan kepada nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila duduk dalam dunia, kena ingat kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan patah balik menghadap Allah Ta'ala. Pasal apa? Yang berkuasa di akhirat besok satu je, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu di dalam dunia jangan diingatkan ayat ni, jangan menaruh ingatan akan, tidak menaruh langsung ingatan nak menemui Allah pada akhirat untuk menerima balasan. Jangan. Mesti ada balasan. Siapa yang sangat redha dengan bab dunia, puas hati duduk dunia semata-mata serta tenang, tenteram dengannya, orang yang tidak mengindahkan pula, dia dah tenang selesa dekat dunia, kemudian tak indah pula, engkar pula dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tak hendak terasa bab keterangan ayat yang ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Masalah besar besok di akhirat. Ayat Allah Ta'ala selalunya menerangkan hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu daripada ayat nombor 7. Kita terus pada ayat nombor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ayat 8. Subhanallahu azim. Orang-orang yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka. Yakni itulah adalah disebabkan oleh keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Surah Yunus. Sambungan tadi, dia tahu ada ayat Allah Ta'ala tapi dia ingkar. Ayat ni menerangkan orang yang demikian keadaannya di dunia, yang tak fikir langsung adanya balasan Allah Ta'ala,
adanya perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Tempat kediaman mereka di akhirat besok adalah neraka. Itu adalah disebabkan ingkar dan derhaka mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulaika ma'wahun humun nar. Kepada orang yang macam ini, aku hendak cadangkan rumah kepadanya, iaitu berseorangan dalam neraka. Allahu Akbar. Bima kanu yaksibun, kerana kerja-kerja yang mereka lakukan di atas dunia hari itu. Pada orang tidak mempunyai ingatan langsung hendak bertemu dengan kami, yakni Allah di akhirat kelak, dan dia berasa puas hati dengan kehidupan di dunia ini, dan hati dia tenang, elok dengan makan minumnya, rumah tangganya, pitih emasnya, pangkatnya. Tuhan kata, ma'wahumun nar, tempat kesudahannya dia neraka. Ma'wa maknanya tempat berehat, ya? Tempat berehat. Tempat di mana? Tempat rehat dia neraka. Allah dah siapkan. Pasal apa? Pasal dia langsung tak ingat dengan bab bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kemudian dia dah selesa yang amat sangat, hatinya tenang di dalam makan minumnya, rumah tangganya, tempat tinggalnya, pangkatnya, pitih emasnya. Bukan pitih ringgit, pitih emas terus. Itu maksudnya ketenangan yang dapat terlampau hebat. Tengok cara Tuhan memperli atau cara Tuhan mengejek, yakni aku cadang satu tempat rekreasi yang baik, residensi yang bagus, namanya neraka. Kerana apa? Kerana kasab yang usaha dibuat di dunia akan dirasai di akhirat. Sekiranya tidak ada ingatan ke akhirat dalam kepala mereka semasa dunia, manusia tidak akan merasai nikmat di akhirat nanti. Ini kaedah yang Allah buat untuk manusia, bahawa keselamatan kamu di akhirat kelak terletak bulat-bulat di atas pandangan hidup kamu di dunia sekarang. Nak tahu selamat atau tidak kita di akhirat nanti, bergantung pandangan kita di dunia, pandangan hidup kita di dunia ni macam mana. Kalau pandangan kita nak seronok saja, nak enjoy saja, memang Allah bagi tempat residensi yang paling hebat, iaitu neraka. Tu terjemahan daripada ayat nombor 8. Terus ayat nombor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 9. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu, yakni mereka masuk ke taman yang sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Surah Yunus ayat nombor 9. Innal ladzina amanu, artinya sesungguhnya orang beriman. Orang beriman maknanya orang yang percaya, orang yang terlalu percaya. Percaya apa? Percaya kepada Allah, khususnya percaya kepada akhirat. Yang tadi la yarjuna, yang ini amanu, ataupun maknanya orang yang hidup di dunia dan berkeyakinan penuh bahawa dia akan melutut depan Allah
di akhirat kelak. Wa aminus solihat, dengan sendirinya apabila dia beriman, kerja dia buat, tindak tanduk dia buat pun soleh. Kena dia menulis, dia memikirkan, dia memerintah, dia berjual, dia membeli, dia mencangkul, dia menanam, dia berkahwin, dia senyum, dia masam muka. Kalau semua ini dibuat hasil daripada amanu, maka yang sendirinya tindak tanduk dia menjadi soleh. Apa dia yang beriman. Semuanya bergantung dengan iman dia. Orang seperti itu Tuhan kata, yahdihim rabbuhum biimanihim. Dengan sebab dia beriman, aku beri jaminan kepada dia hidayah. Allah pimpin terus. Pasal apa? Dia buat dengan penuh iman dia. Allah pimpin terus. Satu daripada jaminan Tuhan kepada orang mukmin ialah diberi hidayat. Tuhan tidak kata dengan sebab dia beramal soleh, aku hendak beri pitih dan kekayaan dan menaikkan pangkat. Tuhan tidak gaduh ataupun tidak cepat bagi benda-benda yang begitu. Tok Guru kata yang bersungguh cari pitih ialah kita. Bagi orang mukmin dia bersungguh dengan hidayat, kerana daripada hidayat walaupun pitih sedikit terjamin syurga. Di situ beza cara berfikir Islam dengan cara berfikir sekular. Hendak hidayat atau hendak pitih, kata Tok Guru. Kalau hendak pitih berdasarkan kepada hidayat, alhamdulillah. Tetapi di antara hidayat dengan duit, hidayat mesti dahulukan. Dan bagi mendapat hidayat mesti beriman dan beramal soleh. Dengan bab dunia, hidayat dulu. Duit, hidayat dulu, baru kita boleh manage. Bila seorang beriman dan beramal soleh, yahdihim, Allah Ta'ala berikan kepada mereka hidayat. Daripada hidayat itulah maka manusia yang beriman meletakkan bulat-bulat kehidupan mereka di dunia ini kepada Allah, bukan kepada ekonomi. Sekarang kita ni kadang susah sikit, kita serah pada ekonomi. Silap lah. Kita tak serah terus pada Allah Ta'ala. Tak ada langsung pergantungan dengan Allah Ta'ala. Walaupun pitih banyak, ekonomi kukuh, tetapi kalau sentiasa serabut ataupun risau, bimbangkan keselamatan duit dirompak atau dicuri, maka duit ketika itu tidak lagi menjadi bahagia, tetapi membawa kepada kesusahan, menderita sepanjang-panjang hayat. Payahnya hendak faham perkara ini sekiranya baru pagi ini kita mendengar ayat ini, kerana 24 jam kita duduk dalam masyarakat materialis, masyarakat keduniaan. Lainlah kalau kita biasa mendengar benda macam ini, nescaya kita akan merasakan hidayat sebagai perkara pokok. Pasal apa? Kita ni daripada pagi sampai malam, pagi-pagi lagi dah dihidangkan dengan bab dunia. Jadi bendanya jadi pelik. Ya, kita tak hidangkan dengan bab hidayat. Tak dibalikkan kepada akhirat. Ya, masih lagi 24 jam kita dengan masyarakat materialis, keliling rumah kita. Masyarakat keduniaan. Kecuali kalau kita biasa mendengar benda macam ni, nescaya kita akan merasakan hidayat sebagai perkara pokok. Kalau hidayat tu keliling, alhamdulillah. Masalahnya keliling dengan bab keduniaan. Sebab itulah kita berdoa semasa bersembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, kata Tok Guru, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita juga berdoa semasa berkunut, bangun berdiri, angkat tangan dua belah. Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Tuhan, berilah kepada aku hidayat sebagaimana kamu beri hidayat kepada orang lain. Pagi-pagi kita minta pagi tadi. Tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im. Selain daripada hidayat yang diberikan Allah ke akhirat kelak, Allah Ta'ala mencadangkan syurga.
Syurga bermakna kebun yang ada sungai, ada anak sungai. Apabila disebut anak sungai tergambar air. Bila sebut air semua orang tahu, orang kampung pun tahu, orang ngaji pun tahu. Kalau ada air boleh mandi, boleh minum. Itu pemahaman kepada orang yang tidak tahu benda lain selain daripada secara mendatar. Tetapi kepada orang yang mengaji ilmu air, maka mereka tahu air ini sumber hidup. Wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayy. Aku jadikan kamu daripada sebarang yang hidup daripada air. Sebarang benda yang hidup di atas dunia semuanya berpunca daripada air. Orang yang mengaji sains, tidak mengaji Al-Quran pun, dia tahu bahawa sumber hidup berpunca daripada air. Adanya manusia berpunca daripada air. Begitu juga rumput rampai daripada air, menyemburkan tanah daripada air. Dan segala-gala benda yang wujud di dunia ini berasal daripada air. Bila Allah menggambarkan di dalam syurga air kebun ini, menandakan kalau kamu hendak hidup senang lenang, tenang dan selesa, tidak ada tempat selain daripada syurga. Kerana di syurga itu terdiri daripada sumber hidup, iaitu air. Tu syurga. Begitu sekali hebat Tuhan mengempin, memujuk kita. Kalau hati manusia tidak bergerak juga kepada syurga, habislah ikhtiar dan padanlah kalau Tuhan sumbat mereka, sumbat manusia ke dalam neraka. Innal alainal huda. Tanggungjawab kami memberi hidayat kepada manusia. Manusia diberi 3 perkara: mata, telinga, otak, untuk memukat, untuk mengaut ilmu. Di luar pun Allah kirim Nabi untuk mentafsirkan maknanya, mentafsirkan Quran. Kita di sini pun berkempen, bersyarah, buat kertas kerja, buat kursus usrah meratib, berzikir, berdoa. Kalau tidak bergerak lagi hati-hati orang tertentu, habislah ikhtiar kita. Tidak paksa seorang, tidak boleh kecuali dia melawan kita. Ketika itu kita lawan balik. Kalau dia duduk diam keras, buat serupa lembu kenyang, kita tidak boleh paksa sesiapa sekalipun. Ini hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak ubah manusia. Nabi pun tak terdaya nak bagi hidayah. Abu Talib, bapa saudaranya, masih lagi tak terlepas, mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Itu yang Nabi sedih yang amat sangat. Sebelum dia kematian, sebelum di Isra' Mi'rajkan, Nabi terima berita ayah saudara dia mati dalam keadaan tidak Islam. Tambah lagi sedih wafatnya Sayyidina Khadijah. Itu antara peristiwa-peristiwa sebelum ke atas Nabi di Isra' Mi'rajkan. Yang sedih lagi, dihentam, dihina di Taif. Itu pun Nabi Allah uji sehebat-hebatnya. Habis ayat nombor 9, ceritakan orang yang betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala. Tak ada balasannya lain, iaitu balasannya Allah syurga yang dijelaskan sini. Syurga dengan kediaman syurganya mengalir sungai, air sungai di bawah kediaman mereka. Allah Akbar. Kalah hotel pun tuan. Kita duduk hotel ada swimming pool pun tak balik juga kita. Ini siap dengan sungai. Masuk terus ayat nombor 10, ya. Cepat lagi nak sembahyang Jumaat. Da'wahum, auzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 10. Maksudnya doa yakni ucapan persembahan mereka ke dalam syurga itu ialah subhanakallahumma, maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka pada Allah iaitu
salam sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji disembahkan kepada Allah dan yang melihara dan mentadbir sekalian alam ini. Surah Yunus ayat nombor 10. Bila telah mendapat hidayat di dunia, bila telah mendapat hidayat di dunia, di akhirat kelak, di dalam syurga dia diberi taman, dan di dalam taman itu ada sumber hidup, iaitu air. Maka ketika itu diberikan segala sungutan ahli syurga, da'wahum fiha. Dakwa maknanya sebutan, sungutan ataupun rungutan. Sungutan ahli syurga nanti tidak ada benda lain daripada subhanakallahumma, maha suci kamu wahai Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan segala cakap-cakap hormatan ahli syurga dalam syurga ialah salam. Kelebihan di dalam syurga. Maknanya tidak ada orang dalam syurga di akhirat kelak bersungut tidak puas hati. Waktu pas dalam barisan kita telah pergi ke Sabah menginap Kota Kinabalu hotel. Pada sebelah pagi kata Tok Guru, ambo turun ke bawah untuk minum air, telur 2 biji, teh secawan, 2 keping roti bakar. Berapa bil? 100 lebih. Percaya ke tidak? Tok Guru cerita ni. Ketika itu ambo bertiga, ambo Ustaz Hasan Syukri, Allahyarham Ustaz Nikmaddin, mari bil 300 lebih untuk telur 2 butir, roti bakar dan 2 keping. Roti bakar 2 keping, sapu keju, teh secawan. Maknanya atas dunia ini macam mana kedudukan sekalipun, rasa tidak puas hati itu memang sentiasa ada. Tidaklah bila kena bayar 100 kita kata alhamdulillah. Bodoh orang itu, kata Tok Guru. Dalam syurga kelak tidak ada orang tidak puas hati, semua alhamdulillah. Datang apa pun dalam syurga alhamdulillah. Tidak ada sikap tidak puas hati keadaan di syurga. Kalau penduduk syurga masing-masing bertanya khabar berapa umur di dunia dahulu ketika mati, ada kata 40 tahun, 20 tahun, ada yang 50 tahun. Tetapi hidup kita di dalam syurga nanti tidak ada limit. Maknanya tidak ada benda hendak dikritik, kerana benda yang Tuhan berikan kepada kita di akhirat tidak boleh dibandingkan dengan titik peluh yang kita beramal di dunia. Di dunia sekalipun sedap nasi, tetapi 1 pinggan saja. Hendak makan terus menerus tidak boleh. Tetapi di akhirat kelak makan banyak mana, hendak minum banyak mana pun kamu tidak merasa kenyang. Kamu tidak muak. Di dunia makan 2 pinggan, selepas itu tidak boleh. Di akhirat kelak hendak 10 pinggan, 100 pinggan sepagi, tidak ada apa-apa. Tidak kenyang. Kenyang pun kenyang, tetapi tidak muntah. Tu hebatnya kuasa makan besok di syurga. Boleh jadi kita kata macam mana makan tidak kenyang, lagu mana minum tidak juluk, kata tu. Itu adalah cara alam, itu cara di alam dunia. Di alam akhirat lain, serupa kita tanya ketika kamu dalam perut mak, mengapa kamu tidak mati? Dalam perut mak kamu hari itu lubang hendak bernyawa, hendak bernyawa tidak ada, tapi kamu tidak mati. Bagaimana kamu hidup dalam perut mak kamu? Kamu tidak boleh jawab sebab kamu hidup di dalam alam lain. Dunia sekarang alam lain. Kamu hendak kias dunia dengan alam perut tidak tepat, dan kamu hendak kias dunia dengan akhirat pun tidak tepat. Ni contoh yang Tok Guru bagi tahu. Syurga besok terlalu hebat untuk yang beriman. Nikmatnya tak ada kata lain yang kita boleh sebut, cuma alhamdulillah. InsyaAllah takkan tukut sampai ayat nombor 10. Kita sambung esok ayat nombor 11. Ayat nombor 11 surah Yunus. InsyaAllah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam alam syurga yang akan datang,
tidak terseksa kita cuma berkata alhamdulillah di sana. Sehebat-hebatnya, ya, terlalu hebat besok di dalam syurga. Kejarlah masa hari ini, ada hari Jumaat, carilah jalan, ada satu waktu mustajab yang patutnya kita cari untuk terus berdoa. Mudah-mudahan kita diampunkan, mudah-mudahan kita diaminkan masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, mohon ambil masa Jumaat ini, ada satu masa yang hebat, kena pula bulan Rajab, satu waktu mustajab. Antaranya waktu mustajab ialah antara dua khutbah Jumaat. Mohon jangan tidur waktu Jumaat, ya, rugi serugi-ruginya. Kita datang awal, terus berzikir, terus berdoa, terus dengan Quran. Mana yang terbaik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah hanya surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahi ajzan wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaq wa ilal khairi qarina wa anis syarri amrina wa akhdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah, masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahsanna bizil wajjabar wa tasamna malakut allazi la yam isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin an harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.